Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dana 1.1 bilion ringgit kepada Sapura Energy Berhad SEB penting bagi memastikan kelangsungan sektor minyak dan gas negara. Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama turut yakin dana itu dapat dimanfaatkan pemain industri sektor strategi itu, terutama dalam kalangan Bumiputra. Langkah kerajaan itu juga tindakan proaktif untuk mengelakkan kesan domino kepada sektor kewangan negara. Ini memandangkan SEB mempunyai hubungan perniagaan dengan lebih 2,000 vendor, majoritinya syarikat Bumiputra. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu juga bagi melindungi pekerja tempatan dan mengelakkan keruntuhan ekosistem industri minyak dan gas negara. Kira-kira 70 hingga 80% pekebun kecil sawit tempatan telah mematuhi peraturan produk bebas penerbangan hutan Kesatuan Eropah EUDR. Susulan itu, Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan akan terus menyokong baki pekebun kecil untuk mematuhi peraturan berkenaan sebelum tarikh akhir. Di bawah cadangan Suruhanjaya Eropah, syarikat besar diberi tempoh sehingga 30 Disember ini untuk mematuhi tarikh akhir, manakala perusahaan kecil dan sederhana PKS diberi sehingga 30 Jun 2026 dengan sekurang-kurangnya 45 negara meminta penangguhan pelaksanaan EUDR. We, as a nation, a second largest producer of this palm oil, we cannot avoid this. We have to comply. For them to comply, there's no problem. It's quite easy because at this moment they also continue supply to the European countries, because they comply with a lot of certification internationally, termasuk RSPO and so on. Yeah. Mengulas bekalan minyak sawit semasa, Datuk Seri Johari berkata, bekalan dijangka kekal stabil dan meningkat selepas musim perayaan. Biasalah, every time bila Ramadan ni, a lot of kita punya palm oil requirement ini meningkat di Middle East, di African. So biasalah. I think that figures is quite normal for us. I think for next month, I think their stock tu akan accumulate. We still have about 1.5 million metric ton stock. Terdahulu, Datuk Seri Johari yang juga ahli Parlimen Titi Wangsa turun padang menyantuni lebih 1,000 penghuni di projek perumahan rakyat PPR Hiliran Ampang. Turut hadir pengurusi Bernas Datuk Seri Rohani Abdul Karim dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bernas Zulkifli Abdul Rahman. Dana asing dijangka kembali ke pasaran Asia termasuk Bursa Malaysia susulan penilaian harga saham lebih baik. Penganalisis juga yakin indeks FBM KSCI mampu kembali kukuh mencecah 1,730 mata menjelang akhir tahun ini. See the net inflow of foreign funds back into the blue chip first. All right, this has always been my observation. Blue chip first. After that, liquidity will spill over into the small and mid cap space. So that would be the natural process lah. Kaunter perbankan, pembinaan, penjagaan kesihatan dan peladangan dilihat menjadi antara yang memiliki prospek cerah. Saham sektor tenaga, teknologi dan telekomunikasi turut menjadi pilihan pelabur. Sementara itu, penganalisis melihat mata wang tempatan dijangka didagangkan antara 4.2 dan 4.3 berbanding dolar Amerika. Jangkaan itu bersandarkan pada kebimbangan kemelesetan ekonomi Amerika Syarikat yang mungkin mencetuskan pemotongan kadar faedah di negara itu. Rakyat Malaysia berisiko kerugian sehingga 3.3 bilion ringgit setahun menjelang 2029 jika tidak mengendahkan mengenai fee tersembunyi dalam tukaran asing. Kaji selidik firma teknologi Wise mendapati pengguna di negara ini mencatatkan kerugian mencecah 2.9 bilion ringgit dalam fee forex pada tahun 2023. 76% pengguna yang mengirim wang ke luar negara memahami kos benar daripada pembayaran berkaitan. Sebaliknya, hanya 18% daripada rakyat negara ini yang sedar adanya margin tersembunyi forex yang memberi kesan kepada penghantaran wang. Jelasnya, transaksi antarabangsa bernilai $1,000 Amerika boleh dikenakan fee 3.6%. Kajian turut mendapati rakyat pelbagai kaedah kiriman wang termasuk melalui PayPal, bank dan Western Union.
Bursa Malaysia ditutup tinggi hari ini. Ia didorong oleh penurunan mendadak pasaran Amerika Syarikat berikutan cadangan tarif Trump. Pada jam 5 petang, FBM KLCI naik 2.12 mata kepada 1,512.15. Kaunter untung melalui rugi pada 677 berbanding 287, manakala 449 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut UOB Kay Hian, prestasi saham tempatan dilihat kembali stabil walaupun berdepan penyusutan 2.16% minggu ini. Ia disokong minat belian dipacu sektor teknologi dan digital. Sekian laporan urus niaga, teruskan menonton TV3. Oleh itu, salam hormat dan Assalamualaikum.